Ini sesuatu. Ini nak cakap, Kak Farah tahu tak, masa kita bujang, masa kita belajar, masa itulah kita akan melakukan sesuatu yang sebenarnya rasa macam luar biasa. Tak lepas kahwin pun ada juga, tapi masa bujang dan masa tak kahwin lagi, masa belajar sesuatu yang rasa macam tak tahu nak dia macam-macam nak faham. Antaranya ialah kita bermusafir. Macam-macam lah. Secara macam tak logik lah. Bolehkah kita pergi ada duit sikit ni je? Tapi boleh pergi macam-macam. Masya Allah. Dan itu juga Allah dah katakan dalam Quran. Kata Allah ni buat kita ni kan berkaum-kaum. Untuk kita kenal mengenali. Kalau kita tak travel, macam mana nak kita nak mengenali? Susah juga kan. Allah kata, A'udzubillahi minasyaitanir rajim, qul siru fil ard, berjalanlah di muka bumi. Betul. Dan bila kita lihat negara-negara yang berbeza, kita juga akan belajar culture mereka, adab mereka. Yang baik itu kita dikutip bawa balik ke dalam kehidupan seharian kita, insya-Allah. Dan selama kalau remaja ni dia kata tak apalah, aku tengok kerja lah, aku kahwin lah, ada duit bawa aku travel. Kak Farah ada pengalaman ke berjalan? Benar. Ada duit sikit? Ada sikit je duit. Macam mana travel backpack pergi pusing Europe tu, masa tu duit sikit sangat-sangat. Dengan balik tu mengkuh kering, tapi pergi adik lah. Tapi yang bestnya tetamu kita pada hari ini, dia bukan sahaja seorang pelajar yang boleh travel ke luar negara. Katanya hampir 32 negara telah dijelajahi, tapi dia pergi seorang-seorang. Ya Allah, memang Kak Farah tak habis string lah. Dengan adik ini saya kenalkan dalam segmen kita, tajuk kita Sang Musafir, iaitu bersama kita adik Mayor Farid Ashradi Mirzahili yang sudah pun menjelajahi 32 buah negara di dunia ini. Kata kita yang dah besar dah, kerja ni pun tak sampai 32 negara. Kita 3 dan 2. Kita tambah 2. Betul. Tata Malaysia pun tak hampa lagi dah. Dan insya-Allah dia akan cerita macam mana dia boleh kumpul duit, macam mana dia membagi masa, macam mana dia pergi ke negara-negara tersebut seorang diri yang masih muda lagi lah, remaja lagi, insya-Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Sihat alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Okey, jadi Mio, bagaimana, apakah negara yang pertama Mio pergi dan bagaimanakah macam mula-mula decide nak pergi negara tu? Baik, pertama terima kasih saya ucapkan kepada TV Al-Hijrah kerana sudah menjemput saya untuk berkongsi sedikit kenangan dan cermisan penggambaran saya ke luar negara. Dan berbalik kepada soalan sebentar tadi, negara pertama saya pergi adalah ke negara China. Ini di bawah Universiti Malaya. Kemudian ke Mesir, kemudian ke Korea, kemudian ke Indonesia, Thailand, Singapura, Sri Lanka, Saudi Arabia, Brunei Darussalam, kemudian saya ke Sweden, dan semula negara Eropah, UK, banyak lagi. Cuba bagi tahu, ni baru sebelah. UK, kemudian ke Jerman, Finland, Denmark, Czech Republic, kemudian ke Austria, kemudian ke Romania, ke Hungary, ke Turki, kemudian ke Switzerland, Ya Allah, banyaknya. Italy, Netherlands, Brussels, kemudian ke Latvia, ke Estonia, ada lagi ya? Ada lagi ke Bulgaria, Slovakia, apa lagi? Saya berapa dah? Ada dah 27, 27. 28. Singapura Dah sebut dah. Singapura lagi. Perancis, Itali. Ada Itali, France. Dan nanti Nak kata yang banyak. Ya, nanti lagi 2 negara dan Malaysia. 31 insya-Allah. Baik. Sebenarnya ni dalam minda saya pasti para penonton semua, mana dapat bajet? Di mana adik dapat sokongan kemodalan? Sebab tempat ni bukannya murah untuk kita ke sana kan? baik, kalau TV Al-Hijrah diguna tema segalanya bermula di sini, dan saya segalanya bermula dengan niat dan juga minat. Bila kita ada niat kita positif untuk melihat kebesaran Allah, melihat keindahan alam sebagainya, insya-Allah akan dipermudahkan, akan diizinkanlah. Kemudian yang kedua dari segi minat kita ni, semua orang minatnya berbeza. Ada yang minatnya kepada motor, sanggup habis beribuan ringgit untuk make up motor dia, dan sebagainya. Macam minat saya kepada kembara, untuk melihat negara orang. Dan saya banyak mengembara ketika cuti semester. Setiap kali cuti semester saya akan keluar. Saya akan cuba list mana-mana negara yang saya target untuk pergi, saya akan keluar. Dan saya akan buatlah untuk bajet dia paling minimal berapa saya boleh pergi. Dan saya tak akan pilihlah hotel, saya tak akan pilih itu. Saya akan pilih kalau
mungkin stesen kereta api, stesen bas. Dan kalau ada kenalan itu satu kredit lah untuk mudah. Ataupun tidur di masjid. Tidur di masjid. Dan dari segi bajet ramai yang tanya banyak ke apa kamu pakai kan? Sebab travel ni memakan bajet yang tinggi. Namun dari segi bajet saya kumpul ketika belajar tu kita ada buat kelas competition, kita mengajar anak-anak, kemudian dari segi family dan rezeki yang ya alhamdulillah kita sebab kita bajet murah kan. Singapura saya beli dalam saya guna RM200, Thailand 8 hari ke Bangkok semua saya guna dalam RM350. Masya Allah. 350. Kemudian itu ke umrah Saudi Arabia saya habis dalam RM5,000 total. Okey. So itu bajet lah. Kemudian yang Eropah hari tu saya habis dalam RM7,500 sahaja untuk 23 negara. 23 negara, RM7,000. RM7,500. Masya Allah. Dengan makan minum. Makan minum sebab kita ada geng, kita ada kawan kat sana, kenalan. Dekat Sweden saya ada kawan kat sana. Sebab kat UM tu saya jadi koordinator untuk program Sweden dan Akademi Islam. UM diorang datang untuk belajar Islam. So ada kawan, diorang ajak saya. So dari segi penginapan dan makanan diorang dah support. So situ jimat lah. Kemudian dari situ saya kira itu port saya lah Sweden. Kemudian saya pergi ke UK, naik flight. Flight tiket pun diorang sponsor. Masya Allah. Saya suruh belikan tiket dalam RM400. Kemudian saya nak bayar, tak nak, saya tak nak terima. So alhamdulillah lah. Kita tolak juga, tapi orang lagi kan tolak juga. So kita terima jugalah kan. InsyaAllah. Okey, itu cerita kalau beliau sebagai seorang lelaki mungkin senanglah nak travel semua. Kalau perempuan mesti nak kena ada teman dan sebagainya dalam musafir kan. Okey, tapi kalau beliau seorang-seorang ni ada tak buat homework dulu sebelum nak ke sesuatu negara kan? Macam kita orang walaupun sebab ramai kan, mungkin sebab bila perempuan dah ramai ni kita pernah pack juga pergi Turki tapi tak sempat nak study. Atau akhirnya macam pergi dari sini, pergi dari situ. Adakah ini juga sebenarnya penting untuk kita buat homework sebelum kita pergi ke sesuatu destinasi? Ya, sangat penting untuk kita buat homework, tahu suatu negara itu bagaimana keadaan dia, keselamatan bagaimana kan. Bahaya juga kadang-kadang kita pergi main redah je, kita tak tahu apa yang jadi. So homework saya buat ketika saya ke Sweden sebab ada kawan. Bila kat Sweden saya baru kadang kita check Google Map. Contoh kita nak pergi ke Colosseum dekat Rome, Italy. Kita tak tahu dekat mana. Dan saya dekat Eropah saya jalan, saya tak guna map. Saya dah study dulu dekat Sweden. Kita ambil saya naik train. Train dalam masa 15 hari. Saya beli tiket train 15 hari. Boleh pergi sampai 24 negara. Tapi saya sempat 15 negara je. Termasuk Vatican City. Tadi tak sebut the smallest country in the world. Vatican City. Kita study dulu, kita Google Map, kita zoom dan kita tengok kalau keluar dari stesen kereta api ni mana kita nak pergi, belah kanan ke belah kiri. Kita zoom, kita ikut Google Map sampai. So bila dah sampai situ kita tanya orang. Kita tanya orang bagaimana. Kadang-kadang dia orang Eropah ni dia tak boleh sangat BI kan. So kita tunjuk gambar, saya nak pergi ke sini. So dia orang akan tunjuk arah lah, kita ikut saja itu. Itu dari segi persediaan, bila kita nak masuk negara macam tadi adik cakap kata ada Google Map dan sebagainya, kita pun kena merancang dari segi kata telefon kita, merancang dari segi pergerakan kita. Jadi apa tips-tips untuk mereka yang mungkin tiba-tiba rasa aku pun nak travel lah, apa yang mereka harus bersedia bila mereka pergi ke negara-negara luar daripada Malaysia? Baik, pertamanya dari segi link. Kalau kita ada link, kita ada kawan, kenalan dekat sebuah negara itu, kita kontak dia dulu melalui Facebook sebagainya. Kemudian dari segi handphone, ada tu saya tak pakai handphone. Saya ada handphone tapi tak ada body call sebagainya. Itu yang bahaya sikit lah. Kan kita sebenarnya kita dah set masa, saya nak sampai sini sekitar jam pukul 10 pagi. Harap ada awak ada kat situ lah. Kalau tak ada, saya pun tak tahu bagaimana kan. Dan kalau tak ada telefon, kita gunakan internet. Biasanya dekat stesen kereta api akan ada wifi, McDonald akan ada sebagainya. So kita gunakan itu untuk kontak, boleh WhatsApp sebagainya. Itu cara yang mudah lah. Kemudian dari segi pasport lah, pasport paling penting. Sekarang ni 3 pasport saya dah kumpul. Sebab ni 10 tahun kan. So pasport paling penting, kena jaga pasport. Kalau hilang itu satu problem lah. Sebab saya naik kereta api 50 train saya pakai, perjalanan 10,000 km. Macam-macam boleh jadi kan. Kalau dekat Eastern Europe tu dia ada banyak border control. So polis akan masuk kereta api, dia akan minta pasport kita sebagainya. Kalau dia bawa anjing, dia bawa anjing nak cek dadah sebagainya. Sebab sana dia dadah dia legal, ada yang boleh jual. Kadang pun ada orang kata marijuana, you want marijuana? Tapi apa benda ni? So itu di sini bahaya lah. Kita kena jaga biskut ke apa kan? Itulah marijuana. Macam itu kan, kita tak tahu marijuana ada apa. Dia macam jual coklat. Adalah. Okey, pengalaman yang paling mencabar yang ya Allah, ya Tuhan, aku mencabarnya. Tak ada lupa ke rumah.
ada dua. Pertamanya ketika saya di Romania. Di Romania ni orang sebelum saya pergi tu dia orang dah kata dah, negara ni kamu kena hati-hati. Bahaya. Orang orang Eropah pun kata ni bahaya. Pickpocket pun banyak kan. Pickpocket kat France, Itali banyak. So itu kalau pickpocket tu saya letak dalam stokin kan duit. Kaki saya Dah tahu duit dia kat mana kat ketika itu beli 3,000 dalam kaki saya. Ada 500 euro gitu kan. So kemudian di Romania, masalahnya berlaku apabila train saya terlepas. Train saya terlepas nak ke Turki. Dari connection train tu, train terlewat sejam dan saya terlepas train. Romania saya tak nak keluar lama. Mungkin keluar kejap, sejam. Dan train ni sekali sehari. So saya kena tunggu next day. So bila next day tu saya tak tahu nak tinggal mana dan sebagainya. Saya tanya orang pun orang tak tahu. Saya nak cari hostel. Nasib baik saya jumpa seorang backpacker daripada Jepun. Saya tanya dia dekat mana hostel yang murah. So dia bagi arah. Saya kena tukar duit dulu. Saya kena ambil metro diorang. Pergi ke sesat tu, memang sesat lah. Kemudian masuk bilik. Sampai hostel tu, saya dah ready dah nak tidur. Tiba-tiba ada perempuan masuk. 4 orang perempuan, muda lagi. Saya kata, apa bawa kat bilik aku ni? Saya kenapa datang bilik saya ni? Saya tanya, awak dari mana? France. Dia kata, itu katil saya, sebelah katil saya. Terkejut saya waktu tu. Kan, lepas tu dia orang pun, nasib baik dia orang nak pergi club sebagainya. Jadi dia orang ajak saya tak nak takut lah. Saya tidur. Dan pagi tu saya keluar lah. Dan pergi. Itu yang pertama. Yang kedua, saya terpaksa tidur dekat Itali. Sejak tetapi ketika itu pukul 12 di Grosseto nama dia. Saya pun tak tahu Grosseto tu apa. Tapi nama tempat dia, train tu waktu tu sejuk kan, winter. So memang sejuk. Dan tak ada bilik boleh masuk, semua tutup pintu. Ada polis, saya tanya polis, kamu stay sini ke? Tak, kami akan balik. So dah tak ada siapa kat situ. Kemudian tu dah ada, saya nampak dah ada homeless, ada orang yang basikal. Pukul 12 malam. Next ni pukul 4 pagi. So 4 jam. 4 jam saya kena tunggu. Saya tidur, saya tak boleh tidur lah. Saya tidur bawah kerusi. Saya campak beg saya dulu kat dalam semua untuk suruhkan bukti kan. Dan saya apa? Maksudnya? takut kita ni backpack. Bila orang backpack mungkin dia ada duit, dia ada handphone sebagainya. So orang akan nak tengok aim saya, dia akan pergi. Dia akan ni lah. So saya campak beg saya. Dan saya tidur bawah kerusi. Masa tak seorang? Saya seorang. 4 jam nak tunggu kan. Memang saya tak tidur lah. Dengan sejuk, kemudian hujan pula. Keberanian, keimanan tu penting. Selain daripada semangat. Okey, jadi kan sebenarnya nak tanya, apa antara objektif kenapa Mio ni nak mengembara? Biasa mungkin orang ada minat macam ni. Ataupun mengembara sebab pergi negara ni, okey, selfie ambil gambar, okey, sekadar pergi Rome dan sebagainya. Ini silakan. Kemudian kalau ada satu lagu kan ingat lagu berjalan bermusafirlah melihat kebesaran Tuhan yang diciptakan untuk mereka yang berfikir dan bersyukur. Cukup betul kan? So kita kena nilai kita nak lihat kebesaran dia, objektif pertama. Kemudian kita bersyukur, kita lihat negara orang lain bagaimana. Saya pernah sampai ke Sri Lanka, lihat negara dia bagaimana. Dan kita rasa berbangga dengan Malaysia, lebih baik daripada Sri Lanka. Dan kemudian untuk kita nilai budaya orang. Saya banyak belajar daripada Eropah. Saya tengok budaya diorang dari segi konsep ihsan. Kalau kita belajar Islam, konsep ihsan, kita beribadah solat, kita nampak Allah. Kalau kita tak nampak Allah melihat kita. Dekat sana ada konsep tersebut. Kan diorang sampai shopping, kita boleh bayar sendiri. Kita scan dan kita bayar guna kad. Hatta saya boleh je nak pergi bawa keluar barang yang kita beli. Kita beli 5 barang, kita scan 3 saja. 2 kita bawa keluar. Kemudian dekat metro diorang LRT tak ada pun ada blok. Dekat Jerman tak ada blok Kita boleh lepas begitu je. Dia percaya. Saya pun macam boleh saya tak nak beli tiket kan. Tadi saya jujur, saya beli tiket lah. Takut orang kata kan Ada waktu tak jujur kan? Ada sekali. So kita kena objektif dia, kita nak belajar. Dan saya akan target masjid lah untuk saya jadi masjid atau universiti untuk tengok budaya Islam kat sana dan student kat sana. Okey, dan pengalaman yang paling indah satu? Paling indah alhamdulillah lah Mekah dan Madinah. Itu yang terbaik yang pernah saya pergi. Dan sebuah negara yang tempat yang kita pergi, kita nak pergi lagi. Dia ada keinginan untuk pergi ke sana lagi. Kalau negara lain saya dah sampai Mesir saya dah pergi. Saya tak adalah rasa nak pergi dah. Dah pergi tu cukup lah kan. Selalu orang pergi Mesir memang rasa macam tu kan? Adakah saya je yang cerita kat Mesir? Mungkin saya dah sampai tu saya umrah, saya rasa nak pergi lagi. Dan saya target untuk buat haji lah. Okey, insyaAllah terakhir. Apakah destinasi seterusnya? Destinasi saya plan untuk saya ini baru plan. Selalu saya macam ni lah. Saya plan bayang-bayang. Mungkin ke Bangkok, saya akan ke Myanmar, Vietnam, Kemboja. Saya akan Asia.
belah Asia, insyaAllah. Okey, Mungkin sampai ke insyaAllah. Nepal. Ha? Mungkin sampai ke Nepal. Nepal, insyaAllah. Australia, banyak lagi negara yang nak pergi kan. Bila itu kan, InsyaAllah. sebab kita tengok tokoh-tokoh Islam, antaranya Syed Jamaluddin Al-Afghani, dia antara suka merantau, travel di Gunung Batu tak. Ya. Hampir 117,000 kilometer perjalanan dia berhubungi 3 benua yang besar. Itu dia. Sangat hebat. InsyaAllah. InsyaAllah. Tahniah. Okay, jangan lupa hantar postcard pada kami semua. Dah tak nak postcard melalui WhatsApp. Nak dia postcard. Nak boleh pakai. Mak saya pun, mak saya dia suka kumpul free magnet. Dekat lepas saya beli benda tu je. Itu pun dah mahal, satu RM30. Betul. Banyak kat Malaysia RM2 je. Itu dah bajet dah. Tapi nak bajet kan. Okey, insyaAllah. Terima kasih. Barakallah. Jazakallah. Thank you.